Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang Negeri Sembilan. Yang mana perlawanan ini berakhir dengan keputusan seri 1 sama. Dan dua-dua gol tersebut dijaringkan melalui sepakan penalti. Negeri Sembilan dijaringkan oleh Zakwan Adha dan penalti Penang disempurnakan oleh Hilal. Bagi saya, pada perlawanan ini sedikit membosankan apabila kedua-dua pasukan bermain dengan corak yang lebih kurang. Cumanya Penang lebih mendominasi pada perlawanan semalam, terutamanya di second half, dengan beberapa percubaan yang menarik. Tidak banyak tetapi adalah pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam video ulasan ataupun masuk ke dalam ulasan. Dan disclaimer, ini mungkin video ulasan paling pendek saya pernah lakukan lah. Sebab tiada apa yang sangat untuk dikomen pada perlawanan ini. Saya akan mulakan ulasan ini dengan ulasan mengenai pasukan Penang dahulu. Apakah positif side ataupun perkara yang boleh kita puji? Walaupun boleh saya katakan Penang selayaknya digelar King of Seri ataupun King of Draw untuk season Liga Super kali ini, selepas mengutip lagi seri pada perlawanan semalam menentang Negeri Sembilan. Baiklah, perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam adalah mengenai mereka punya corak permainan selepas masuknya Saravanan dan juga Adib Raub. Yang mana mereka, kita boleh lihatlah perbezaan antara Adib Raub di first half dan juga Saravanan di second half. Yang mana Adib Raub adalah typical player ataupun winger yang lebih suka untuk melakukan cutback ataupun melakukan cut in ke dalam kotak penalti untuk menyerang pasukan lawan. Tetapi Saravanan pula adalah typical winger yang sering melakukan crossing ataupun sering melakukan larian-larian di belakang pertahanan untuk menerima bola. Jadi dua player ni adalah dua player muda tetapi mempunyai corak permainan yang berbeza, dan benda tu telah memberikan sedikit advantage ataupun kelebihan untuk pasukan Penang lah di bahagian kiri ketika menentang pasukan lawan, sebab mereka boleh turunkan Adib Raub di first half dan Saravanan di second half, yang mana kedua-dua player mempunyai kualiti yang bagus dan kedua-dua player mempunyai corak ataupun play style yang berbeza yang boleh memberi ancaman kepada barisan pertahanan pasukan lawan. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Penang, sebab ada player yang versatile yang bermain di posisi sama, jadi boleh rotate player dengan mudah lah, walaupun tak perlu pertukaran formation ataupun taktikal yang terlalu banyak yang perlu dilakukan oleh Thomas Tuchel. Itu perkara pertama yang boleh saya puji. Perkara kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam adalah tentang corak permainan mereka, iaitu di bahagian tengah lah, yang mana Azizan Nordin bertindak sebagai single pivot dan Hilal dan juga Hilal dan juga Hendrik Dos Santos bermain sebagai attacking midfielder. Jadi apabila peranan Azizan Nordin bermain sebagai single pivot, telah memberikan sedikit kelebihan untuk Hendrik dan juga Hilal more to offensive ataupun membantu bahagian serangan. Tetapi tidaklah terlalu banyak mereka membantu bahagian serangan. Sebaliknya mereka kadang-kadang agak fancy, mereka perlu ubah corak permainan. Fancy itu more to serious lah kalau betul-betul mereka nak menang dalam satu-satu game. Tetapi pujian harus diberikan kepada Azizan yang bertindak sebagai general playmaker daripada bawah lah untuk pasukan Penang, yang mana beliau akan membantu bahagian pertahanan sekiranya di counter, dan beliau juga telah memberikan sedikit dimensi dan juga freedom kepada Hendrik dan juga Hilal untuk berada di lebih atas ataupun lebih ofensif ke hadapan bagi membantu bahagian serangan tanpa perlu merisaukan bahagian belakang sekiranya di counter. Jadi pujian ni sebenarnya diberikan kepada Azizan lah, sebab Azizan boleh buat untuk bertahan dan juga boleh buat untuk menyerang pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Yang ketiga boleh saya puji untuk pasukan Penang adalah mengenai mereka punya corak permainan ataupun set pieces, yang mana mereka masih lagi berbisa, yang mana mereka masih lagi boleh mencari Casagrande untuk menanduk bola tersebut. Tetapi disebabkan kekebalan goalkeeper pasukan Negeri Sembilan iaitu Shihan, maka percubaan-percubaan tersebut gagal dimanfaatkan dengan begitu baik oleh pasukan Penang. Baiklah, itu sahaja benda yang boleh saya puji secara jujurnya untuk pasukan Penang ataupun boleh saya ceritakan untuk pasukan Penang. Kita masuk ke dalam kelemahan pasukan Penang. Kelemahan yang pertama yang boleh saya katakan kepada Thomas Tuchel ataupun kepada pasukan Penang, corak permainan mereka telah dibaca oleh pihak lawan
dan memang mereka perlukan kepelbagaian dalam menyerang. Mereka tidak boleh menggunakan lagi serangan-serangan dan juga corak menyerang seperti attack di belah sayap ataupun di belah flank, lalu crossing cari Casagrande untuk tanduk. Sebab corak permainan sebegitu dah mudah dibaca oleh pihak lawan. Tambahan pihak lawan ada defense yang tinggi ataupun ada goalkeeper yang mantap, maka percubaan-percubaan tersebut mungkin dengan mudahnya boleh dipatahkan oleh pihak lawan. Sebagai contoh saya bagi semalam, memang Penang bermain dengan corak yang sama, attack belah flank, belah wide area, belah sayap, crossing, Casagrande tanduk, tetapi disebabkan kecekapan Shihan dah boleh baca game tu, dah boleh baca tandukan tu, maka Casagrande tak boleh nak jaringkan gol. Dan dalam pada masa yang sama, Penang dah tak ada quality player yang boleh melakukan crossing yang bagus ke dalam kotak penalti seperti season lepas. Season lepas mereka ada Quentin Cheng, mereka ada Al-Hafiz, mereka ada Amir Azhar, mereka ada Sheridan Bobov, yang mana 4 player di bahagian attacking ni memang boleh crossing dengan lawa kepada Casagrande untuk menerima bola tepat kepada kepala. Tetapi season ni mereka tak ada player sebegitu yang boleh mempunyai quality crossing yang bagus untuk supply bola kepada Casagrande. Disebabkan itulah mereka perlu menukar corak permainan. Bukannya tak boleh nak guna corak yang sama, tetapi boleh nak guna corak yang sama, tetapi mereka perlu memastikan yang mereka ada penghantar ataupun orang yang boleh supply bola kepada Casagrande itu mempunyai hantaran lintang yang bagus. Sekiranya tidak, susah untuk Casagrande memanfaatkan hantaran-hantaran lintang tersebut. Sebab tandukan Casagrande masih lagi padu, positioning dia pun masih lagi padu. Tetapi kalau corak permainan yang sama, memang mudahlah boleh dibaca seperti pasukan Negeri Sembilan semalam. Mereka berjaya untuk block ataupun intercept ataupun pressure pemain-pemain pasukan Penang yang berada di flank sebelum melakukan crossing. Dan mereka juga telah memberikan pressure ataupun tekanan kepada Casagrande sebelum dia melakukan tandukan. Dan Shihan pun boleh baca tandukan Casagrande itu dengan mudah. Itu yang pertama kelemahan pasukan Penang lah pada perlawanan semalam, iaitu daripada segi taktikal. Itu secara overallnya untuk pasukan Penang. Mereka boleh bermain dengan baik, mereka boleh attack bahagian tengah dengan baik, boleh kontrol bahagian tengah dengan baik. Tetapi corak menyerang mereka perlu perbaiki. Jangan mengharapkan Casagrande sahaja untuk menjaringkan gol, sebab mereka ada player seperti Endrick, ada player seperti Hilal yang boleh juga menyerang dan juga menjaringkan gol. Mereka perlu fikir-fikirkanlah. Itu untuk pasukan Penang. Untuk pasukan Negeri Sembilan, apa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan? Untuk pasukan Negeri Sembilan yang boleh saya puji, yang pertama adalah tentang goalkeeper mereka, iaitu Shihan. Shihan semalam adalah wira bagi pasukan Negeri Sembilan, bagi pendapat saya. Yang mana Shihan melakukan banyak aksi penyelamatan. Tandukan daripada Casagrande, beliau save. Lepas tu shoot daripada pemain-pemain seperti Saravanan, Adik Rauk dan sebagainya. Kira semalam Shihan melakukan banyak penyelamatan. Reflection yang bagus, tangan yang kuat, close space. Dia tutup ruang yang mana ada Saravanan melakukan larian di belakang pertahanan. Dan saya boleh katakan Shihan dah tutup space, Saravanan shoot luar melalui dan sebagainya. Jadi memang pujian perlu diberikan kepada Shihan disebabkan kecekapan dan juga kehebatan beliau. Gawang pasukan Negeri Sembilan tidak tewas lebih daripada 1 gol melalui sepakan penalti. Itu yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan yang pertama. Yang kedua yang boleh saya puji tentang Negeri Sembilan adalah tentang Saiful yang bermain sebagai single pivot. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan beliau bertindak dengan sangat cemerlang sebagai defensive midfielder, berjaya untuk mematahkan corak ataupun serangan pasukan Penang dengan banyak kali jugalah. Boleh saya katakan dari segi pembacaan game beliau sangat bagus, dari segi bertahan sangat bagus, dari segi interception beliau sangat baguslah untuk memastikan ataupun untuk mematahkan serangan pasukan Penang di bahagian tengah pada perlawanan semalam. Saiful bertindak dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan yang terakhir adalah tentang Izzuddin. Yang mana semalam dengan kemasukan Izzuddin, barulah saya nampak yang bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan ni sebenarnya ada seorang attacking midfielder yang kreatif. Tetapi sayang berjuta ribu kali sayang apabila Izzuddin kebanyakannya apabila dapat bola, dia nak supply bola pergi depan, dia selalunya berkeseorangan. Dia tak ada support daripada rakan-rakan untuk membantu beliau dalam build up ataupun mencipta gerakan di bahagian tengah. Jadi tetapi kualiti yang ada pada Izzuddin, walaupun berkeseorangan, dia boleh supply bola iaitu dengan buat
through ball ke hadapan, create ruang kepada Adetu dan sebagainya, kira sangat-sangat mantap lah. Cumanya dia perlukan lebih backup daripada teammate dia sendiri di bahagian tengah untuk mencipta gerakan menyerang kepada pasukan lawan. Jadi itu yang saya suka, yang boleh puji untuk Negeri Sembilan. Dan kelemahan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam. Kelemahan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya katakan, link up play antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan memang tak ada. Yang mana Adetu dan juga Matthew Alves, mereka terlalu isolate. Mereka hanya mengharapkan hantaran-hantaran jauh. Jadi apabila bola dapat ke Adetu ataupun Matthew Alves, mereka berdua ni lebih kepada penggunaan fizikal, iaitu mereka akan gunakan fizikal mereka untuk beat pertahanan pasukan lawan lalu melakukan percubaan. Jadi apabila banyaknya gerakan serangan macam tu, pihak lawan dah boleh baca. Mereka man marking Adetu, mereka tackle bola hilang macam tu saja. So gerakan serangan di bahagian hadapan Negeri Sembilan akan musnah. Jadi mereka perlu variasikan, mereka perlu cari jalan untuk cipta gerakan yang boleh link antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap pada perlawanan semalam. Jadi benda tu perlu diperbaiki untuk next game. Itu yang pertama lah. Yang kedua, bahagian tengah mereka perlu memastikan yang mereka tidak terlalu defensif. Mereka memerlukan seorang yang kreatif untuk mencipta gerakan dan boleh buat something di bahagian tengah untuk membantu bahagian serangan. Jika tidak, memang susah sikit lah. Memang mereka akan stay dengan corak yang sama, iaitu supply bola daripada tengah ke striker guna fizikal beat untuk menjaringkan gol. Jadi benda tu perlu diperbaiki untuk pasukan Negeri Sembilan. Jadi keputusan seri semalam memang fair sebab kedua-dua pasukan lebih kurang corak menyerang yang sama, bertahan attack dan boleh saya katakan game ni agak sedikit bosan. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.